Hadiahkan puasa Surah An-Nur pasal 3 di Bandar Sungai Selatan. Tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merupakan tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah merezekikan kita dengan kehidupan, kesihatan, kelapangan waktu dan kekuatan untuk kita melakukan ibadah yang difardukan ke atas kita. Selesai kita melakukan ibadah salat subuh berjemaah, berwirid, berzikir dan berdoa, kemudian telah tambahkan lagi nikmat untuk terus kita menghayati waktu-waktu yang tersisa di dalam hidup kita. Duduk kita lagi di dalam rumah ini, dipilih kita untuk berada dalam surau yang indah ini pada waktu yang mulia, sementara kita menunggu naiknya matahari. InsyaAllah kita solat isyraq sebagaimana kelazimannya, yang akan kita isi waktunya ini dengan majlis ilmu. InsyaAllah kita akan teruskan pembacaan kitab Asy-Syifa, kemuliaan Rasulullah SAW, bersesuaian pula dengan masuknya bulan kelahiran baginda SAW, Rabiul Awal. Kita dah masuk pada tajuk kedudukan istimewa baginda SAW di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perkara itu. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, mari sama-sama kita baca umum kitab yang kita niatkan segala niat yang terbaik kita baca, kita hadiah dekat pahala kepada semua yang kita kasihi. Selawat 10 kali dan tasbih insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Nastaghfir. InsyaAllah, dan hari itu kita berhenti pada muka surat 73 Ini kita sambung insyaAllah pada muka surat 74. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dar insyaAllah ta'ala. Baik, pada muka surat 74 yang masih lagi pada merujuk ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT dari Sayyidina Jibril alaihissalam, yang menyebut tentang kehebatan, kemuliaan dan keistimewaan baginda Nabi SAW. Ya, kita tengok yang terakhir dari surah 73 itu yang diterang tentang surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna. Ayat yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memperlihatkan sebesar-besar tanda kekuasaan Tuhan kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahawa Nabi itu hebat. Ya, bukan semua orang boleh tengok yang keadaannya dimuliakan begini, dirakamkan dalam Quran. Nabi itu dijemput oleh Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail, kalau tak silap saya, berjalan daripada
Masjidil Haram memiliki burak. Burak ni tunggangan untuk para Nabi. Sebelum Rasulullah, Nabi Ibrahim pernah naik ketika datang daripada Palestin ke Mekah, ya. Burak ni diterang oleh Ahmad, dia tinggi sikit daripada keldai, rendah sikit daripada kuda, bulunya putih, sehat. Kemudian ketika Nabi SAW nak naik ke burak, jadi burak ni dia menginjang-injang dah. Jadi ada banyak versi kita lah, tapi saya ambil versi yang satu versi mengatakan burak ni dia macam liar. Dia liar, lepas tu bila diperkenal di sini Jibril, dia diam. Bila Sina Jibril kata, kau nyaman, ini Nabi akhir zaman, ini penghulu sekian Nabi yang nak naik kau ni. Maka burak ni diam. Sebagian ulama mengatakan burak ni bukan liar, dia terlalu gembira, kinja-kinja nak buat Rasulullah, nak buat Rasulullah, nak buat Rasulullah. Mana burak ni kalau kita tengok dalam tu jenis makhluk Allah dalam bentuk haiwan lah, kan, macam kuda. Tapi perjalanannya sejauh mata orang, mana nampak di situ dia sampai, mana nampak di situ dia sampai. Jadi burak itu gembira yang tidak terhingga. Bila diingat kepada dia bukan tak tahu, sebab dia tahu lah, dia diam lah. Tapi bila diingat tu dia diam. Sebagaimana Jabal Uhud bergoncang. Ingat tak? Ya. Kalau kita pergi umrah, pergi haji, pergi buat ziarah Jabal Uhud di Madinah, mengetahui bahkan cerita ni berlaku perang Uhud di sini. Kemudian salah satu di peristiwa Jabal Uhud tu, Jabal Uhud tu pernah bergoncang ketika Nabi SAW, Sina Bakar, Sina Usman, Sina Umar ada di atas. Maka Nabi mengatakan kepada Uhud, berhenti bergoncang, ketahuan siapa yang ada di atas kamu. Nabi menyebut termasuk 2 orang bakal syahid. Nabi sebut, dia ulama ambil kisah tu, siapa yang bakal syahid? Itulah Sina Usman dan Sina Umar yang mati dibunuh. Jadi Jabal Uhud tu salah satu daripada makhluk yang jumpa dengan Nabi. Dan kalau kita pergi ke Mekah, kita ziarah ke Madinah, pergi Jabal Uhud tu jangan lekor dek wali yang wali benar untung wali tu lekor kan. Lepas tu bergaduh dengan orang jual komor ajuah tu, ada yang 30 rial, kau punya mahal lah, tidak rombak dia orang Arab tu, murah lah ibu tu, 30 rial kau punya ni palsu dia, jangan jatuh. Nak beli tak nak beli jangan bergaduh kan. Kita ni rombak coklat. Yalah, kadang dia meriah kan, pasar. Sebab tu pasar ni jangan lama duduk dalam, sebab hantu banyak. Hantu ni apa? Jin, syaitan yang suka mengadu domba di pasar kan. Kalau masuk pasar apa doa nak baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang akan dapat pahala yang sangat banyak, berjuta lah dalam kita. Rupa-rupa dekat pasar raya Arab ada ditulis ni. Entah pergi Zam-Zam tahu tu pandang daripada belah tepi. Kalau kita daripada Misfalah, lorong Misfalah tu lalu buah jembatan yang tak ada kereta, daripada Zam-Zam Tower menuju ke Jabal Umar, Hilton baru, ada satu jembatan kita selalu kena halau. Dia Misfalah ni dia 2 yang top kat Mekah. Ini Clock Tower. Kalau naik ke bukit Ajiat nama, kalau turun ke lembah Misfalah nama, lorong Ibrahim Al-Khalil kan. Dekat situ dia punya ni. Jadi mana tadi? Mana poin dalam poin tadi? Dekat situ tulisan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab Allah masuk pasar ni dia tak ingat, dia meluhu dia masuk. Jarang dia nak berzikir masuk pasar ni, melainkan dia menawar. Lepas tu di mata melilau, kepala ingat siapa lagi berkirim. Dia tak ada. Jarang orang masuk pasar bukan tasbih. Ada di Mekah kita memang tasbih kat tangan lah kan. Tapi kok nak bayar dia lah, dia masuk sama dia nak apa barang nak beli. Lepas tu dia tengok, padahal dah wali dah tahu apa. Wali lagi cari kuning dia paling banyak. Keselamatan ni betul. Kita nak balik masuk komo ni tu kata. Lepas tu bila timbang tak lepas nak menangis. Itulah kerja kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa bila Nabi SAW
adalah makhluk yang termulia yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kita tahu begitu keadaan Nabi SAW. Jadi makna kata ulama, bila sampai kelahiran Nabi, bukan kelahiran saja, tapi setiap hari kita bersyukur dengan nikmat Nabi SAW diutuskan pada kita. Sebab kita salah seorang yang mendapat manfaat dan nikmat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pertemuan dengan akan Tuhannya, bagi mereka itu dua nikmat. Apa nikmat itu kata ulama? Nikmat yang pertama, yang paling ke depan ialah nikmat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat dah. Yang kedua nikmat syurga. Jannatan tu dua syurga lah. Syurga yang pertama ia mengenal Allah di dunia. Yang kedua dia masuk syurga sebab dia kenal Allah, dia melakukan ibadah. Siapa yang mengajar dia mengenal Allah? Nabi SAW. Jadi nikmat mengenal Allah tu lebih nikmat daripada nikmat syurga. Kata sebagian ulama, kenapa? Sebab dia dah kenal Allah. Lain-lainnya dia tak peduli. Dia beribadah kerana Allah SWT. Kalau dia beribadah selain pada tu, dia rasa memang hidup dia tak guna lah. Kalau dia beribadah sebab nak masuk syurga, maka dia malu. Dia beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang mengajar dia beribadah? Nabi SAW. Sebab tu kedudukan baginda SAW sentiasa naik. Sebab setiap detik manusia buat kebaikan. Siapa yang mengajar? Nabi SAW. Bahkan Nabi sebut, barang siapa yang mengajar satu kebaikan diamal oleh orang lain, maka dia mendapat seperti mana yang orang itu lakukan. Ajar orang sembahyang, ajar orang mengaji sebagai orang yang pandai Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian segala-gala ilmu bermanfaat. Kemudian kita segala-gala lah apa yang kita boleh membantu saudara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa kebaikan dia buat, maka kita mendapat pahala. Kadang-kadang orang perekut ilmu. Ilmu bercucuk tanam dia perekut. Okey, kerana cuma tahu dia berbunga ni adalah. Dah. Apa baju dia pakai? Adalah. Apa nak perekut benar-benar? Apa masalah ni? Bukan kita nak tanya supaya kita mendapat manfaat. Cuba dia beritahu, pakai baju ni. Baju taikam nama. Balik kampung, pergi ke bawah bandar, tikkan dia. Kita pun contoh, contoh yang ikut kita satu hal saya nak jawab. Ini contoh. Lepas itu kau sambung dengannya. Lepas itu kata membuat menjadi daripada hobi menjadi perniagaan. Dia dah master. Dia tengok modal taklah banyak mana orang cakap mahal, expensive. Tapi ni hanya akak saja. Jadi dia pun besar, dia jual online, laku, dia pun buka kedai, dia pun maju, bayar zakat, hantar orang pergi umrah, buat rumah anak yatim, bersedekah dekat tahfiz. Sebab dia belajar taikam macam ni asal. Akhir orang tu jadi kaya-kaya, dia buat kebaikan, orang yang mengajar tadi dapat tak? Dapat. Mengajar orang cucuk tanam, mengajar orang beribadah, ada lebih lagi dah. Mengajar orang masak, yang berkuda. Sebab Nabi SAW itu seorang yang sangat jujur amanah. Nabi menyampaikan segala. Tak ada satu dakwaan pada Nabi yang kita dekat Nabi tak beritahu, tak ada. Jangan cuba-cuba Yang cuba-cuba terfikir bahawa Nabi SAW tak pernah, tak ada. Nabi itu sifat dia tabligh, menyampaikan. Itu sifat yang wajib. Jadi amanah, tabligh, khutbah. Benar, tak ada Nabi itu silap sikit pun. Walaupun sebelum jadi Nabi tidak pernah berdusta. Itu kisah kita tengok. Kisah saya pernah sebut. Ketika Nabi remaja, Nabi melalui satu tempat, tengok ada satu orang berlari. Sekali nampak ada satu kumpulan nak mengajar, Nabi duduk. Dari kumpulan tu Nabi berhenti. Ada nampak tak orang lari di sini? Orang tu buat perang ke nak guna? Nabi kata, selama saya duduk, saya tak nampak. Sebab masa Nabi tengok tadi, Nabi berdiri, bila Nabi duduk, maknanya semua Nabi duduk, maknanya tidak ada pendustaan yang berlaku. Jadi contohkan sehingga begitu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga baginda SAW di sebarang perkara yang khilaf, apalagi melakukan dosa baik. Kita tengok buku surat 74 tu. Qadi Imam Abu Fadl rahimahullah ta'ala berkata,
Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT membebaskan Nabi SAW daripada segala bentuk kekurangan dalam perjalanan Isra. Iaitu Allah SWT menyucikan hati, lidah dan segala anggota badan Nabi SAW. Nabi sebelum Isra tadi Nabi dibelah untuk kalian kedua atau ketiga lah. Dibersihkan hati Nabi. Bukan dibersih hati Nabi itu maksudnya kata ulama, bukan Nabi itu hati kotor kan. Maksud diisi dengan hikmah. Ya, dikeluarkan. Sebahagian guru kami mengatakan tentang kita ada boleh kalau saya iklan sikit. Kita ada sambutan maulid di Zawiyah Abu Hasan Asyadili di Lombau. Kalau ada nampak iklan dia atau mendengar radio Aikim, itu Zawiyah kami lah di Lombau, di Kampung Durian Daun, mulai semalam selama 12 hari sampai 12 hari awal. Dia ada 2 sesi. Sesi pertama pagi 4 pagi sehingga 10 pagi. Sesi kedua petang lepas asar sehingga 10 malam. Ya, Syekh Mahmud Marulani daripada Madinah akan menyampaikan tausiah setiap hari itu. Itu ada yang ke lapangan, dia tiba. Ya, ada boleh tengok link mana-mana saya pun tak rasa. Jadi bermakna kalau kita ni bila kita mengenang Nabi SAW ini, Allah SWT membebaskan bila daripada sebarang teruk. Kata guru Nabi yang dibolak itu bukan dikeluarkan sifat mazmumah daripada hati Nabi, tak. Yang dikeluarkan itu ialah rahmat untuk iblis laknatullah. Macam mana pula? Ni cerita tu. Sebab Nabi itu tadi bila kita tengok Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan Muhammad ke atas alam ini melainkan untuk kasih sayang Allah ke atas alam. Alam ni apa? Alam ni meliputi segala perkara termasuk iblis. Makna kasih sayang Nabi itu dalam hati Nabi ini untuk alam. Jadi dikeluarkan, tidak ada bahagian untuk iblis dan syaitan di dalam hati baginda SAW. Itu yang dikeluarkan sunat, disucikan dan dimasukkan hikmah. Kita dengar dikeluarkan darah kotor, darah hitam, habis syaitan dan segalanya. Maknanya Nabi ini memang dah masuk, ya, memang dah bersih daripada kanak-kanak. Itu dah dibalah tu. Memang dah dibersih. Dalam arti kata nak diberitahu suci lagi cuci. Kenapa? Sudah torang lagi bersuluh. Dia kata orang pasang lagi bersuluh, maknanya torang nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya. Dah bersih lagi. Maknanya tidak ada sanksi ataupun keraguan pada orang Nabi ini minta. Sampai tahap dibalah lagi orang yang cakap ada Nabi ini kecil, Muhammad dah pernah bunuh. Orang kabut orang tengok, tapi dibalah oleh Nabi Jibril alaihissalam. Dia mencikah hati Muhammad SAW melalui firman yang bermaksud hati Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya, menyucikan dirinya firman yang bermaksud dan dia Muhammad tidak berkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapat sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Begitu juga dengan penglihatan yang berdasarkan firman yang bermaksud penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak berpaling dan tidak melampaui batas. Maknanya penglihatan tentang Nabi SAW melihat tentang segala nikmat kebesaran Allah SWT. Itu yang Nabi nampak. Sebab itu kata ulama, melihat alam ini nampak Allah Ta'ala kan? Nanti pembelahan relax pagi ini betul lah. Ya? Ini Tuhan, bukan ini Tuhan. Inilah alam, inilah alamat wujudnya Allah yang Maha Mencipta. Itu maksudnya. Kita tengok air, subhanallah, air macam ni. Jadi dia pun jerun tapi dia boleh diminum. Angin pun tak nampak, boleh digasuk. Pokok macam ni pula. Pokok yang ni sama daun, lain buah. Pokok yang ni seakan sama buah, lain daun. Pokok yang ni ditanam satu tempat, rasa berbeza. Baju yang sama. Kita bukan tak payah warning dah. Kita terus subhanallah. Sebab kita memang tak boleh fikir. Maha suci Tuhan yang menciptakan. Kalau macam tu kita cuma makan tanah, ada tak rasa durian? Tak ada pula. Makan lagi ke tempat limau, tak ada masam tanah, rasa tanah. Mana datang rasa-rasa ni? Allah SWT yang nak beri. Faiza arada syai'an yakun lahu kun fayakun. Bila tak Allah bukan tak satu, tak payah nak susah. Jadi maka jadilah. Tanam diam, tanam duku, tanam dokong, tanam
dia melanda tanam pisang, rasa dia berlainan. Tanah yang sama, geran bulat yang sama, baju yang sama, owner yang sama, pokok dia berlainan, rasa berlainan. Pokok ni pula apa lah, banyak jenis. Ada satu pisang, kita tanam pisang, dan kita ni alam yang kita katakan nampak alam ni, nampak Allah. Kita tanam pisang dalam kebun, elok-elok kita jaga, datang kau direntak pisang habis dicabut. Pisang hutan tu tak nak pula dimakan dah. Kita buang ke kau. Menteralah kau ni pisang dan kau cabut. Lah banyak pisang kau tak nak makan gitu. Kenapa? Ini kebesaran Allah SWT yang kita jaga tu untuk beri pahala. Ya, kan kita tahu min muslim yad'u'an aw yadrisu barkan fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sarafah. Tidaklah seorang muslim itu menanam satu tanaman, menumbuhkan satu tumbuhan, melainkan kalau dimakan ianya burung, manusia atau binatang baik, maka baginya pahala sedekah. Yang kita tanam tu memang kau suka, kau burung, dia orang semua tak tanam. Yang tumbuh dalam hutan tu dia survival. Kok dia bukan balun, macam mana dia nak hidup? Yang kita punya, kita ada karen, kita ada santau angin, kita buat kita macam dia ada yang kena musik. Dan juga lihat wakum ayyukum ahsanu amala, kita bersabar dengan ujian untuk menentukan di antara kita siapa yang paling baik. Bukan itu hikmah. Sampai pun, ya Allah ya Tuhanku, banyaknya pahala aku ini habis linau. Linau dah habis dah. Ya. Dia boliau dengan linau. Tu lebih kurang adik-adik tu. Habis ya Allah, karen dah buan. Ya Allah kau tu tak senyum dia menang dah. Kita kebab kau tu kenapa kau tak tunggu berbuah kau anak kau satu buah. Pokok ni pula pokok gotah tu dipatah. Punya banyak pokok rambutan gotah yang kita tanam tu juga ada dipatah-patah. Sebab kita nak bersabar. Kita tengok ya Allah kau ciptakan makhluk ni untuk mengajar aku sabar. Kalau kau ni tak ada, aku pun tak tahu tahap kesabaran aku banyak mana. Berselo tengah kebun tu bentang sejadah, salat duha 2 rakaat. Lepas tu buat berzikir. Tak payah, yang mana. Kita repot ke bilitan cakap sekarang populasi kau memang dia tak kawal contoh. Lepas tu kita pergi kutuk orang tu. Jangan. Memang keadaan itu kita ambil bahawa bila kita melihat kejadian itu, kita ingat Allah SWT yang maha mencipta ujian daripada dia, kesabaran daripada dia. Allah bersama orang sabar. Jadi kita tengok ya Allah, pisang hutan kau jaga yang Allah tak ada habis dah. Sebab apa? Orang nak buat nasi lemak, ambil pisang hutan, tidak bertuan tepi jalan, tak payah nak minta ke siapa. Kalau semua pisang tu dalam kebun orang, macam mana akak kena buat nasi lemak? Mana nak ambil daun pisang? Kita nak nasi lemak daun pisang saja, daun lain tak nak. Jadi subhanallah ya Allah, Kaulah Tuhan yang maha sempurna, maha segala-galanya ya Allah. Ampunkanlah kami ni banyak dosa, kami ni khilaf, kami ni tak tahu bersyukur, kami ni tahu macam itulah ya, melihat alam nampak besar Allah SWT. Kemudian firman Allah ya, itu surah At-Takwir kita baca terus artinya. Artinya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam demi malam, apabila telah larut dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang dibawa oleh utusan yang mulia, ini Jibril alaihissalam, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi sisi Allah dan Mi'raj, yang di sana, yang di alam malaikat, ditaati lagi dipercayai. Dan sahabat kamu Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang yang gila, dan sungguhnya dia Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril alaihissalam di ufuk yang terang, dan Nabi Muhammad bukanlah orang yang kikir, yang enggan untuk menerangkan yang gaib, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Mana taklah menerangkan, taklah bersumpah meminta bahawa Nabi SAW ini seorang yang sangat benar melihat dengan Jibril alaihissalam. Jibril ini bukanlah sebarang malaikat, penghulu sekalian malaikat, ada kedudukan yang tinggi di alam malakut sampai malaikat itu tadi. Maka Nabi itu bukanlah orang yang tidak jujur untuk menerang perkara gaib. Maksudnya Nabi beritahu apa yang Nabi tengok.
Apa yang Nabi jumpa, apa yang Nabi alami, itulah yang Nabi cerita. Sebab tu ketika Isra' wal Mi'raj, Nabi turun, orang kafir Quraisy ni, dia manusia dibagi oleh tiga. Yang pertama yang beriman, bertambah keimanan. Yang kedua, orang beriman tiba-tiba jadi kufur sebab tak percaya. Yang ketiga, orang kufur bertambah sombong dengan kekufuran, digalak Nabi SAW. Nabi cerita sampai kan kita ni kalau nak dipelekeh, orang tanya, cuba kau cerita ni. Tu orang nak pelekeh kita ni. Nabi SAW ketika dia beritahu, bagi dia cakap daripada sini ke sini sampai Masjidil Aqsa. Cuba cerita macam mana Masjidil Aqsa. Maka Allah SWT memperlihatkan depan Nabi SAW berapa batang tiang nampak depan itu. Itu mukjizat Nabi SAW. Nabi pun bercerita, orang yang pernah sampai kafir, betul ni. Kemudian akan ada satu kumpulan daripada Sanun yang dia akan sampai ke sini, keadaannya macam ni, Nabi cerita sampai kumpulan tu. Tapi orang yang telah disesatkan oleh Allah SWT, sebab kita baca ramai yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberi hidayah, petunjuk oleh Allah SWT, tak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, tak ada siapa dapat petunjuklah. Letaklah 5 orang atau 10 orang mufti ceramah ada saya. Hati dah galak, hati hafuz syaitan dah memenuhi itu. Maka jadi dia sifat syaitan asalnya. Itu keadaan ini menjadikan Nabi SAW seorang yang sangat amanah, bukan gila seperti mana didakwa, diperlekeh. Ya? Abu Lahab, Pak Saudara Nabi, dan Abu Jahal, orang Mekah yang top-top, Abu yang ini. Jadi jangan main dengan Abu Bakar adalah kan? Maka Allah Ta'ala menerangkan Al-Quran begini keadaannya. Kemudian inilah di ayat tadi adalah beberapa pandangan, ya. Ali bin Isa dan dia kata Rasul yang boleh sini ialah Nabi Muhammad SAW. Semua sifat ini adalah untuk baginda SAW, mana merujuk kepada Nabi SAW, sebab Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi SAW. Kemudian pendapat lain, mulia di sini ialah Jibril AS. Sifat-sifat tersebut kembali kepadanya, dan dinisbahkan sifat Sayyidina Jibril AS yang mulia, sifat Nabi SAW pun begitu keadaan. Kemudian Nabi SAW telah melihat Tuhannya. Pendapat lain, baginda SAW melihat Jibril dengan rupa asalnya. Walaqad ra'a itu maksudnya melihat Jibril alaihissalam. Ada sebagian ulama mengatakan, Nabi melihat Allah SWT. Kemudian sebagai pendakwa, siapa yang bacanya dengan huruf dad, wa ma huwa 'ala al-ghaibi yadnin. Sebagai pendakwa, siapa yang baca dengan huruf dad, maka maksudnya baginda SAW tidak takut untuk berdoa dan beri peringatan dengan hikmah dan berilmu. Ulama sepakat bahawa ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Nabi ini jadi menerangkan Nabi ini Nabi Ummi. Apa maksud Ummi? Ibu. Ibu apa? Ibu segala pengetahuan. Allah Ta'ala curah kepada Nabi SAW pengetahuan tentang manusia yang pertama sampai hari kiamat. Kita nak berapa banyak hadis-hadis akhir zaman yang Nabi menerangkan keadaan kiamat. Ketika Sayyidina Jibril AS tanya, bila kiamat, Nabi cakap, adalah orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kalau begitu, kata Sayyidina Jibril, berikan tanda-tanda. Nabi cakap, ini bila para ibu melahirkan tuannya, bila orang yang tak kaki, tak berselipar, membina bangunan tinggi, pengemala-pengemala kambing, adalah tanda-tanda hari kiamat. Ada dikumpulkan hadis-hadis peristiwa akhir zaman, antara lain marhum Syekh Mahfuz Jamdam contohnya. Jadi ilmu sudah ada. Siapa yang beritahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ketika Nabi SAW didatang oleh seorang Yahudi, ya, nama Yahudi itu Abdullah bin Salam. Masyhur kisah anda. Abdullah bin Salam ni dia ahli kitab. Dia mengaji kitab Zabur, Taurat, Injil, dia faham. Maka dia tanya Nabi SAW tentang 4 perkara. Ini kita ringkaskan sebab kita pun suruh masuk awal. Antara dia kata Abdullah bin Salam, kalau betul, kalau dapat jawab 4 soalan ni, aku akan masuk Islam.
Antara soalannya, apakah makanan jamu dimakan oleh ahli syurga? Nah, Nabi SAW cakap, hati ikan paus. Nah, tuan-tuan, kemudian ada rupa mak, rupa ayah, itu. Jadi, kata Nabi SAW, betul lah, Tuhan ini seorang Rasul. Nabi yang tahu jawapan ni. Menurut kitab-kitab yang aku baca, kitab Samawi lah, Nabi yang tahu. Jadi, apa, dalam bahasa sekarang saja, siapa yang beritahu? Sina Jibril alaihissalam, kan? Jibril ni musuh pula orang Yahudi, kan? Jadi Sina Jibril alaihissalam, maknanya Nabi ni spesial. Sama lah macam ketika Darun Nadwah bermesyuarat, ya, orang kafir Quraisy mesyuarat, termasuk dalam Nabi Dalil 4 saudara Nabi. Putusan yang akhir, datang iblis menyumpat manusia, memberi cadangan supaya Nabi ni dibunuh. Bila keluar mesyuarat, jadi pak saudara Nabi ni gusar, walaupun dia tak Islam ni, ya, ayah Sina Ali Abu Talib, tapi dia sayang dia. Wah, dia beritahu ya Muhammad, pakcik nak beritahu ni, tak apa pakcik, saya dah tahu. Apa yang dah tahu? Orang-orang ni nak bunuh saya kan? Mana tahu? Allah SWT beritahu. Apa jawab Sina Abu Talib? Apa jawab Abu Talib ni? Sina Ali ni, pak saudara ni, Tuhan engkau adalah sebaik-baik Tuhan. Betul yang dia beritahu kita. Maknanya Nabi SAW ni sentiasa mendapat tempat yang tinggi, yang tak ada pelihara sekali. Kalau kita tengok dalam sirah kan, berapa kali Nabi sepatutnya, maknanya kecundang lah kalau orang biasa kan, jumpa nak musuh, nak bunuh saja, termasuk dalam Buathur, tak nampak. Sebab Allah SWT sentiasa menjaga baginda SAW. Kemudian firman Allah Ta'ala, tidak, kita baca Nun, demi pera dan apa yang mereka tuliskan dengan kurnia Tuhanmu, kamu Muhammad bukanlah orang gila, dan semuanya kamu pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putus. Ada cerita dia tadi, kedudukan Nabi sentiasa tinggi. Pun begitu, Nabi minta doakan untuk mendapat satu tempat yang dipanggil wasilah, ya, wasilah untuk seorang. Sebab tu kita lebih azan buat sadaplah azan mazin lalu lama. Dia tu dulu pernah azan dekat Madinah. Iya, dekat dalam bilik hotel lah. Satu kita habis semayang. Jangan kita cepet nak tergemang. Saya pernah jadi imam dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Saya pernah jadi imam. Tapi imam jemaah Thailand, imam umrah. Tak ada imam dekat Masjid lah. Bila kita cakap mau nak Ustaz, dia ada jadi imam dekat Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram dalam tu. Tuan-tuan, jadi kita solat dulu ya. Kita buat jemaah pasar lah dia. Kalau buat asal 2 rakaat, 2 rakaat contoh kan. Saya jadi imam. Kita ketua jemaah. Allah. Ikut dalam Masjidil Haram. Bukan imam Masjidil Haram duduk depan Kaabah, bukan. Yang ada 20 mic tu. Ini capek nak melatah. Jadi ambil azan ni tadi, baca doa azan. Sebelum tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca selawat tahiyat lah kita baca azan ni kan. Kata Allah Rabbani dan kita. Wasilah tu ialah kita doa Nabi SAW. Maka orang yang baca doa azan ini sangat layak untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Sebab kita mendoakan Nabi. Selawat itu doa Nabi. Kita doa bukan sebab Nabi ni belum tentu, bukan. Bukan macam tu. Kita ni macam kita mendoakan mak ayah kita lah, ya. Mak ayah kita ni dah okey lah. Kita doa ni maksudnya sebagai penghormatan, tanda bersyukur kita. Macam mana nak khabar tu? Raja pembesar tu kedudukan tinggi dah. Memang dia hari-hari hebat. Kita hebat lagi dengan kapel, dengan tempat duduk, dengan segala. Siap duduk dalam kapel. Kalau dengan kita turun dulu. Raja dulu. Hebat. Tahan tak kalau kita ikut 3 jam. Ya? Maka daripada idea itulah, dekat highway kita tengok ada yang bukan bendera sampai bersotai baju, dia tetap jalankan tugas. Anak saya diberi nama tu dekat Jalan Mambal tu ada seorang, siapa nama dibuat. Dia ni gaji kan nama tepek ni. Ada seorang tu belahan aku bateri dah kurang. Datanglah dia bateri pakai salah orang lain. Awak pun sendiri nak cek kan. Jadi yang tidak putus-putus pahala Nabi SAW. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Sebab sebagai makhluk Nabi jadi sangat, Nabi orang yang paling bertakwa, yang paling bersyukur.
Dalam hadis Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, Tuhan ni Nabi yang Rasul yang hebat, maknanya memang tak ada dosa yang akan datang, yang telah lepas tak ada. Kenapa ibadahnya hebat sangat sampai bongkak kaki ni? Nabi jawab, tidak salah kalau abang menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur sebab apa? Sebab jadi Nabi. Kalau Nabi itu seorang yang bersyukur, walaupun Nabi tak masuk syurga, syurga tak buka apa. Selagi Nabi tak masuk, tak ada siapa boleh masuk. Ditanya ada kerja syurga tu. Tanya, tu dia faham sebenarnya, tapi untuk kita dapat maklumat. Siapa Nabi mengenal diri? Betul lah. Selagi Tuhan tak masuk, kalau itu rekod kita, orang lain pun tak dapat. Begitu keadaan. Kalau Nabi tak baik apa pun, Nabi tetap ni. Tapi sebagai tanda bersyukur. Orang bersyukur, tanda orang bersyukur ialah berterima kasih dengan manusia. Itu satu. Kita ambil satu ialah bagi ni yang banyak. Habis tu orang. Dia berterima kasih manusia, tu tanda orang bersyukur tu. Bila orang bagi dia, terima kasih. Bila orang bagi dia jalan, dia bagi lampu. Tanda orang terima kasih. Ya, orang bagi jalan pun bangi. Orang tak bagi jalan, lagilah bangi. Jadi, jangan. Lagi apa tanda orang terima kasih? Yang berdoa aku dua ibu bapa dia. Dia bukan cerita sebab keduanya dia lahir ke dunia. Itu satu bab. Jadi sebab keduanya, dia kenal Allah. Ulama dia ambil ujung itu. Di sebab keduanya dia lahir dan dia kenal Allah SWT. Jadi mengenal Allah SWT ni satu nikmat yang dia tak boleh nak bayar dengan segala-galanya. Maka kedua ibu bapa dia berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan. Tentuan ni kalau wali, kalau mak kita, ayah kita mari nak agak-agak macam dia sibuk, tak lebih. Lepas itu tuan-tuan doakan, tuan-tuan ni makam wali. Takkanlah tak lapeh, takkanlah tak tolak. Sebab tuan-tuan senang cakap, ya Allah, sebab dia dua orang ni aku mengenal engkau, maka kau ampunkanlah keduanya. Lepeh tuan-tuan, lepeh lah. Kalau ada polis trafik buat tuan, siapa nak roadblock nak tahan? Kita pada escort 20 orang rider escort kita. Takkan roadblock, nanti tu awak, rider tu jalan. Kau jangan tanya dia, kau tengok kereta nak terbarai kau, betul kemudian cerita. Faham tak? Boleh ya? Dia tentu cerita kan? Ya. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka ini orang kafir juga akan melihat, disaksikan yang kita sanksi-sanksi yang kita malih-malih nak selawat. Kemudian apa yang ayah tadi, maknanya Nabi lah dulu kita selawat. Ya, ayat yang awal-awal tadi cerita, kita bersyukur Nabi mengajar kita mengenal Allah. Kita bersyukur, kita doa mak ayah, kita bersyukur, kita doa seluruh orang mukmin sebab orang mukmin itu bersaudara. Nabi cakap kebanyakan sahabat dengan orang mukmin, mereka itu memberi syafaat, kita bersyukur. Ditemukan dengan sahabat-sahabat yang dapat memberi syafaat kita. Kita doa ke mereka tu, kita tak berapa nak cukup modal sebab dia orang tukar tepat, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dia yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Maknanya dia isyarat ditunjukkan. Yang golak Nabi yang dulu, akan tengok ni orang yang kau golak tu. Yang yakin, yang kasih kepada Nabi SAW, ditunjukkan ni orang yang kau kasihi. Anta ma'aman ahbabta, bila kau akan dibangkit dengan siapa yang cintai. Dia lah yang paling mengetahui siapa yang sesat jalan, dan dia lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat tunjuk. Oleh itu janganlah kamu menurut kemahuan orang yang mendustakan ayat Allah. Mereka menginginkan kamu agar bertolak ansur, maka mereka bertolak ansur juga. Dan janganlah kamu menurut kemauan setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencaci, lagi suka menyebarkan fitnah, yang menghalangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertingkah laku kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya kerana dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat keterangan kami bacakan kepadanya, dia berkata, inilah cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Kita baca di sini dan jadi maknanya dan Quran adalah sebut dari seorang ke tempat sifat manusia. Ya, nanti kita balik baca surah Al-Qalam ni, tengok ya, ayat 1 hingga 16 ni baca kita tak sampai nak baca satu persatu juga. Jadi mana Ta'ala dah beritahu. Sebab kita baca Quran, kalau kita tak apa faham, kita tengok Quran tafsir. Quran ni ada terjemahan tu. Kita khatam Quran paling kurang sekali, khatam dengan baca dan tengok terjemahan. Baca dan tengok terjemahan. Kalau orang yang pandai bahasa Arab, cara dia, saya kongsikan lah. Kalau yang biasa saya buat, saya tak adalah pandai bahasa Arab, bolehlah sikit-sikit. Saya baca terjemahan dulu. Baca terjemahan 3 ayat, lepas tu baca 3 ayat. Bila kita baca, otomatik kita akan, ni maksud terjemahan tadi. Ya. Bagi yang tak berapa nak faham, baca ayat tu, tengok terjemahan. Baca, tengok terjemahan. Baca, tengok terjemahan. Sebab
Kita walaupun yang pandai bahasa Arab, dia tak boleh diterjemahkan harfiah untuk huruf satu kata lain, dia tak sama kan. Baru kita tak boleh tafsir Al-Quran ni sesuka hati ya. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama ya alladzina yakhshawna rabbahum qalbi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Tuhan bil ghaibi, kita tengok dalam tu orang yang takut kepada Tuhan yang gaib, bukan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, maksudnya orang yang takut kepada Tuhan, sedangkan neraka itu ghaib, tak ada cerita neraka pun, tapi itulah yang dimaksudkan. Dia takut kepada Tuhan sedangkan dia tak nampak neraka tu. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Maksudnya dia tak nampak neraka, tapi dia yakin. Begitulah keadaannya. Jadi tuan-tuan, puan ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ni, maksudnya musim bunga yang pertama. Pasal satu, Nabi SAW lahir. Kelahiran Nabi itu, kata ulama, bukan satu perayaan, bahkan lebih dari itu. Makna kita tak boleh sambungan menyambut Maulid ni sama dengan hari raya, lebih dari itu. Kerana ulama' ni dia cerdik, ulama' ni dia cerdik pandai. Sebab apa? Sebab hati yang murni, hati yang tulus, dia nampak apa yang kita tak nampak. Dia punya perjalanan tu pum melempek. Sebab tu jangan kita berani nak komen-komen ulama', Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, yang di kalangan ulama' pun hormat sesama mereka. Dia ada al-imam, dia ada al-hakim, ada hujjah, ada hafiz, ada tingkatan berapa ribu hadis, 10,000, 100,000, 300,000. Kita senang komen. Dan mujahadah mereka tak sama dengan kita, kefahaman mereka pun tak sama. Dia hafal orang Arab, bahasa Arab, kita baru nak belajar, baru hafal huruf jar dan action jar majrur bagi bawah min ila an ala fi ruba wa dar wa tafalla. Tapi itu nak action, nak komen Imam Syafi'i yang berketurunan Nabi, orang Quraisy, nak komen Imam Ghazali, nak komen Imam Nawawi, tak payah tuan, tak payah ya. Maka ulama' jadi pandang Allah Ta'ala singkap antara rahsia, kata ulama', sebab merayakan lahir Nabi itu setiap hari. Sebab kita ingat Nabi, kita berselawat, kita ikut sunnah, hidupkan, kita kasih kepada Nabi adalah. Kerana kenapa lebih pada gaya? Sebab kalau Nabi tak ada, gaya pun tak ada. Ada masa yang tak ada. Tak ada gaya, tak ada Nabi, siapa nak suruh pergi gaya? Puasa pun tak ada, siapa nak ajar puasa? Siapa nak ajar sembahyang? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa yang ambil perintah sembahyang di langit? Kau sembahyang 2 rakaat, kau dah champion dah. Siapa yang ajar kau sembahyang? Nabi SAW apa kata nak selamat? Sendiri-sendiri ya. Tak boleh. Tak boleh minta direct Allah Ta'ala. Apa pun tawassul, apa pun tabarruk ni. Jangan. Hey, come on. Come on bro kan. Kau kalau ingat, kau jangan action. Kau tak nak ziarah Nabi. Kau cakap ziarah Nabi ni maksiat. Pergi Masjid Nabawi, pergi kubur Nabi ni apa? Kuburiyun dipanggil orang ni. Orang yang pergi kubur. Tentang, faham. Pergi ziarah Nabi, kita ziarah Nabi seolah-olah kita, Nabi cakap seolah-olah ziarah itu ketika aku masih hayat. Kita ziarah Nabi ni kan nak ambil gambar dah, kan nak pergi tengah dan dah sampai. Bukan kita nak tengok ini omeh ke tembaga, bukan. Kita nak pergi, di situlah tempat makhluk yang termulia yang Allah Ta'ala tempatkan. Di Madinah Allah Ta'ala pilih Taibah nama dia untuk ditempatkan kekasihnya, dimakamkan jasad Nabi yang mulia, para sahabat yang agung, di kuburan Baqi'. Di situ tanah-tanah dia, debu ni pun penawar. Jadi kenapa kita menyombong diri? Sebab tu orang yang sombong tadi, orang yang tak berterima kasih kepada makhluk. Sombong mak ayah, masuk neraka. Sombong dengan Nabi, masuk neraka. Sombong dengan sahabat, masuk neraka. Jangan menghina sahabat, jangan nak kondem-kondem, jangan nak pandai-pandai nak buat kajian ilmiah yang tak tentu asal. Cukup dah ulama' dulu kan. Ya? Jadi kalau Nabi tak ada gaya. Bila tak ada gaya, bukan kau yang buat gaya. Sebab Nabi ada, barulah kita dapat rasa kosong, dapat kita sembahyang. Sembahyang Nabi naik ke langit ambil. Kau berani, kau naik kota obang pun gigil, nak naik burak, lagi lah pula. Nabi ambil semua tu. Lepas tu kita jawab action tahajud 1 rakaat, satu menyombong dengan orang.
Orang lain semua lina aku tak bangun malam. Dia seorang ahli syukur. Dia ada tu aja. Sebab apa? Dia semua wujud, riak, takabur, semua ada kat dia. Ini maksud dia. Jadi kalau kita tuan-tuan, kita ada cakap, aduh ya bang, abang, sebab abang rasa ada di sini, kita faham hakikat Allah SWT ya. Sebab abang tolong diri lah. Abang ni pun dia dah malam. Tak ada dah. Abang ni, tu maknanya kita bersyukur lah. Kita ucap terima kasih. Kita dah tak ada apa nak cakap. Kita bukan menyalah sebab ada hadis yang jumpa. Kejadian apa saya dah lupa lah tuan. Nabi ceritakan dek hamba ni terlalu gembira. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dia sebab apa. Tapi Nabi kata dek hamba ni terlalu gembira. Dia kata wahai Tuhan, kau lah, akulah Tuhan, engkau lah hamba. Terbalik. Dia nak cakap engkau lah Tuhan, akulah hamba. Tapi Nabi cakap dia ni terlampau gembira. Dia cakap Allah Ta'ala, akulah Tuhan, engkau lah hamba. Dia terbalik juga. Maksud apa orang tu terlampau riak. Jadi kita kalau terlampau riak, kita puji abang-abang punya perasaan. Kalau abang tak sign itu, memang kita tahu hakikat Allah SWT. Tapi kita nak mengungkapkan terima kasih kita. Terima kasih bang, sebab abang lah saya dapat menikah dengan idaman hati sini. Abang pergi tolong pinang itu bukan sekadar tolong pinangan. Abang bagilah advance 15,000 untuk kenduri. Ya Allah bang, saya kalau ada duit saya bagi bang 1.5 ribu permulaan. Abang ni kan 1.5 juta dah berdarah orang. 1.5 ribu sebagai saya nak ganti lah bulan-bulan ni. Contoh giang nanti ya. Contoh ya. Sebab tu mak ayah ni tuan, kita kalau dia masih hidup, kita ungkapkan segala ungkapan yang hebat-hebat. Mak ni lah sehebat-hebat manusia di muka bumi ni mak. Tak ada orang sehebat mak. Kalau tak ada siapa yang dapat lawan mak ni dah. Kalau kat dalam kampung ni, kita orang kat mak kita, dia gembira dah. Tak adalah mak ngah pun, mak ngah dia lain, mak lain. Mak ni tabah dulu susah. Kita orang dibalik dapat jadi profesor, dapat jadi pilot, dapat jadi hakim, dapat jadi sebab dia mak dia hebat. Dan semoga Allah Ta'ala beri mak segala kebaikan dunia dan akhirat. Macam tu saya dipuji. Kalau dah tak ada didoakan dan dicerita kebaikan kepada orang. Bukan kita nak memuka-muka, tapi sebagai kita gembira. Mak saya dulu, ayah saya dulu. Kemudian orang yang dia cintai, yang dia kasih, kita mulia orang juga. Terima kasih Cik dulu arwah ayah selalu ziarah Cik sihat tak? Sama dengan kita buat baik dengan mak ayah. Ini Nabi aja kan. Orang yang buat baik dengan teman ibu bapanya sama dia buat dengan ayah. Hidup balik ayah itu seolah-olah pahala dia tu. Kalau dulu buat baik dengan ayah 1,000, dengan orang lain 500, tapi dengan sahabat ayah 1,000 juga pahala dia. Boleh kan? Wallah. Cukup sekadar itu dulu kongsian kita untuk pagi yang indah dan berbahagia ini. Kita mengenal Nabi SAW ni, kita tak boleh nak balas apa pun ya. Mak ayah pun kita tak boleh nak balas. Nabi cakap sehembus nafas ibu melahirkan kau pun kau tak boleh nak balik. Senapis tak boleh nak balik dah. Apalagi kesakitan mak ni nak melahirkan kita. Lebih-lebih lagi Nabi SAW, Nabi cakap la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi an walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala Rasulullah. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dikasihinya melebihi mak ayah, anak pinak dan sekalian manusia yang lain. Ingat Nabi tadi Pulau atau selawat, hidup dan sunnah, ajak orang, begitu anak-anak sayang ke Nabi lebih pada mak ayah dan sekalian manusia. Dunia ni lebih lagi lah kita tak payah nak sayang Nabi sebab Nabi itu Nabi yang menyelamatkan kita ni banyak salah silap. Kerana Nabi cakap ya Allah lepaskan dia ni, lepas kita insyaAllah. Sebab Nabi menyimpan doa yang paling mustajab untuk para Nabi dan Rasul yang Nabi-Nabi lain dah pakai di dunia ni ya, yang tenggelam umat apa semua dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menyimpan doa itu di akhirat untuk umatnya. Yakinlah ya, yakin. Jadi kita bila nak jumpa Nabi ke dunia ni minta ya Allah izinkan aku melihat kasihmu secara jaga ya qazatan wa manaman atau dalam tidur di dunia ini ataupun di akhirat dengan natapik dengan Allah. Maka banyakkan selawat, hidup dan sunnah dan mengajak orang mencintai Nabi SAW. InsyaAllah jumpa mati kita masuk kubur jumpa Nabi SAW ya. Jangan risau kita ikhlaskan hati kita yakin
yang kita dengar benda-benda yang tak baik tentang Nabi SAW. Sebab tu banyak perkara yang tak ada, kita ulama' dia tinggalkan dah, tinggal dah. Kisah-kisah macam tu kita mengaji itu memang adalah ujian kepada Nabi SAW, tapi ulama' ni tak mengkhususkan beliau benar. Ya, wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.